saya Alizan Tambi. Saya adalah pengurus TKKR One SOX TKKR Racing Team. Nama saya Muhammad Afizal bin Rofa. Saya mewakili pasukan One SOX TKKR Racing Team. Pada tahun ni pasukan menampilkan dua pasukan, iaitu junior team yang dikenali sebagai One SOX Racing Team, dan senior team adalah One SOX TKKR Racing Team. Bagi saya lah, dalam pasukan ni kalau nak cakap terbaru, semua pembaru. Tetapi kita cubalah mendapatkan yang terbaik, sama ada di dalam kategori 125 ataupun 150cc. InsyaAllah dalam kategori 125 sama ada dalam pasukan junior ataupun senior agak memuaskan dan baik dalam masa sekarang ni lah. Dalam kedudukan kita terlepas 4 round, maupun dalam kategori 125 itu sama ada dalam kategori berpasukan maupun individu, pasukan One SOX TKKR alhamdulillah masih lagi di tempat pertama, di mana Afizal Rofa mengungguli kategori 125 dalam kelasnya. Tetapi agak kecewalah, kita masih lagi mencari rentak yang terbaik dalam kategori 150. InsyaAllah di Jempol ni sebagai kita tuan rumah lah kan, nampaknya kita cubalah mendapatkan podium pertama. Sebelum ni dalam kategori 150 ada juga kita dapat podium, tetapi lebih manis lagi kalau kita menang podium di tempat sendiri, iaitu sebagai tuan rumah. Sebenarnya banyak faktor dari segi tim saya sendiri, dan saya pun ada improve saya punya fitness, dan every race tu saya kaji balik race-race lepas. So saya di situ saya agak bersedia dan memberi sedikit advantage, di mana di setiap track saya akan berada di top 5 tu target saya lah untuk tiap-tiap race. Bagi saya tak ada perbezaan pun, cuma kami selalu training motor untuk mengekalkan prestasi kami lah. Pasukan kita sebelum ni kita ada kategori Wira 125 dan 150cc, tapi selepas Covid ni kita tubuhkan dua pasukan saja, iaitu junior tu dibarisi oleh 3 biji 150 dan 2 biji 125. Sama juga senior team, iaitu One SOX TKKR ada 5 biji motor juga. Dia punya function lebih kurang sama. Senior team tu lebih orang cakap istimewa sikit lah pada junior team. Tapi bila race macam-macam boleh berlaku. Kadang-kadang senior team ni lagi okey daripada junior team. Kadang-kadang junior team ni lagi merangsang daripada senior team. Tapi walau bagaimanapun kita tengok dalam keadaan situasi semasa race tu, macam-macam boleh berlaku kan. Tapi kita nak menentukan kemenangan sama ada junior ataupun senior team, sama saja, dan mesin kita bagi sama ada 125 ataupun 150 sama saja kekuatan dia. Cuma menentukan faktor dia semasa race tu sama ada bergantung pada, kadang-kadang bergantung pada nasib juga, tapi insyaAllah lah kita berusaha lah kan. Tapi tak kira senior atau junior, siapa-siapa menang janji di bawah payung TKKR. Saya sebenarnya tak meletak target apa-apa, cuma saya membuat persediaan dan saya memberikan 120% setiap race. Saya akan cuba menang walaupun pun jadi, dan kurang lebih rakan pasukan saya pun ada kat situ. So sedikit banyak menolong saya lah every day. Di 125 ni kita tahu tahun sebelum di 115 kita motor pakai carburetor, so sekarang dah upgrade ke injection. So di situ rider lebih detail dengan chip mekanik, dan di injection kita boleh nampak di data kita laju kat mana, slow kat mana. So di situ dapat memberi improve pada rider sebenarnya. Bagi saya peluang untuk dapatkan kejuaraan tahun ni saingan amat sengit juga. Tapi saya akan cuba untuk buat yang terbaik untuk pasukan saya dan diri saya sendiri. Bagi saya lita yang kecil ni bagi saya amat bagus juga kerana kembali balik kan. Sebelum ni kita race dekat track yang besar, track kekal kan. Umum kita tahu kan, Kaprik datang daripada race bukan di dalam lita kekal.
kan, selepas beberapa musim dia berubah. Nampak ketara lah. Semasa Covid tu kita tak boleh race pada tempat yang terbuka seperti ini kan. Tetapi bila dia dah ubah balik, cabaran tu datang tu memang agak selama 2 tahun tu kita dah ada tau. Kita dah ada setup di dalam track kekal. Bila dah berubah balik kita nak cari tu agak struggle. So macam mana pun tim akan berusaha lah. Sejak di race pertama di Terengganu tu agak kita struggle nak cari kedudukan terbaik sama ada daripada 125 ataupun 150. InsyaAllah di Jempol ni kita buktikan bahawa kita tak ketinggalan. Luar ataupun dalam, track kekal ataupun track yang berkonsep macam ni, kita ada kat situ. Boleh menang. Sama juga. Saya amat gembira lah sebenarnya. Sebab dah lama sangat kita race dekat track besar. So tak ada technical corner. So sebenarnya track kecil ni adalah favourite saya. Di mana kita dapat lihat kemampuan seseorang rider tu. Lita Jempol agak unik sikit sebab dia hanya 2 corner saja yang belah kiri, semuanya belah kanan. So di situ rider kadang-kadang ada yang suka belah kanan, ada yang suka belah kiri. So unfair bagi saya. Tapi bagi seorang rider, saya tak tengok benda tu. Saya just fokus race. Baliknya di track ni bagi CP125 saya rasa tak ada beza apa pun. Bagi saya Lita Jempol ni agak baik jugalah, tapi condition tracknya kurang sikit sebab dia ada bumping semua kan. Saya rasa tak ada apa yang planning, cuma kita race lah sampai habis race nanti. InsyaAllah saya akan cuba beri yang terbaik dan saya akan pungut mata maksimum lah. Pada mulanya, 3 round pertama tu nampak kita macam, wah, peluang ni memang ni lah peluang yang ada sebelum-sebelum ni. Kita tengok walaupun kita dah leading, faktor nasib dan faktor jentera kita ada masalah kan. Walaupun kita nampak, wah, kita ni peluang ni memang terbaik lah untuk kan. Tapi saya yakin dalam tahun ni, walaupun kita menang pusingan pertama, pusingan kedua dan pusingan ketiga untuk 125, dan kita agak nasib tak baik di perorangan keempat, insyaAllah peluang tu memang amat-amat besar dan amat-amat baik untuk tahun ni. TKKR dalam kategori 125 ni boleh jadi champion sama ada individu ataupun pasukan, insyaAllah. Yang bermula dari petak yang ke-10 pada perlombaan ini. Dilepaskan sekarang. Oh, ada perlombaan. Kesilapan saya rasa mungkin membuka throttle terlalu kuat untuk perlombaan nombor 31 dan dia terus melanggar perlombaan sebelah. Fadrin Iskandar yang mengangkat dan menolak Hakimi Razif juga terjatuh. Oh, seorang perlombaan yang terjatuh di awal. Itu nombor 4, saya rasa 4 atau 14, Rod Izwan. Oh, nasib baik untuk Adi Putra Soekarno di selekoh kedua tadi. Hampir-hampir sesuatu yang tidak ingin berlaku. Jadi sekali lagi mereka perlu mengawal bukan hanya jentera, mengawal emosi mereka. Ya, agresif itu penting, tapi ketika selekoh mereka perlu lebih berhati-hati. Ryan Kendani tempat yang ke-5 dan 6 adalah Aras Tsunami Kamaluddin. Dan kita berikan perhatian sekarang ini perebutan tempat yang ketiga dan tempat yang keempat, tempat terakhir di atas podium nanti. Dan pada kedudukan sekarang ini Syakir, Muhammad Al-Syakir Zulfairi yang ada kelebihan itu. Tapi pada perbezaan antara kedua-dua mereka ni ada sangat rapat antara mereka, 0.8 gitu antara kedua kelompok. Kalau di hadapannya iaitu Ikram jauh bersorangan. Begitu juga dengan Adi Putra Soekarno yang jauh mendahului lalai pelumba. Perbezaan 3.8 saat agak besar, agak jauh untuk Ahmad Ikram mengejar kedudukan Adi Putra Soekarno berbaki 5 pusingan. Dan lebih terarah 2 pelumba ini yang kekal. Setiap pusingan
Adiputra akan terus mempertingkatkan jarak. Ya, jarak gap. kelajuan pun terlihatkan gap yang dia berhasil lakukan 51.414 ketika dia tekanan. Dan berdasarkan berbeza dengan masa Ikram 52.666, Shakir lakukan 52.745. Kemenangan yang keempat, ini adalah yang bertunjukkan bagi nombor 11 yang berada di belakang kerana bahagian pada itu adalah motosikal atau kasut pada pelumba itu dia nampak yang kita akan saksikan dengan lebih dekat. Saya rasa seperti kasut. Kasut. Ya, macam kasut. Sudah pun naik untuk berada di belakang Ahmad Ikram di kedudukan yang ketiga. Itu pun cara tekanan Adiputra lakukan 51.725 berbanding line pelumba 52. Jadi memang sangat-sangat tidak boleh untuk line pelumba mengejar. Kerana dia bersorangan, tidak ada tekanan, tidak ada pelumba di depan untuk menariknya dan dia melakukan masa yang terpantas dalam perlumbaan. Ini pelumba yang sedang terus menuju. Dia menghampiri back marker dan menunjukkan jelas bahawa begitu jauh Adiputra Soekarno meninggalkan dan akhirnya menamatkan perlumbaan yang begitu tenang. Bermula pusingan pertama sehinggalah pusingan yang terakhir dan di tempat kedua disusuli oleh Ahmad Ikram Danish. Dan tempat ketiga yang baru saya tiba itu Muhammad Al-Shakir Zufairi. Dan tempat keempat Iman Fahmi Senin adalah pesaing awal kepada Shakir tadi. Iman Fahmi Senin tempat yang keempat. Ryan Kardani Muhammad Sanusi tempat yang kelima. Tempat yang keenam Aras Tsunami, tempat yang ketujuh Arzan Hakim Johan, tempat yang ke-8 Adib Arsyad, tempat yang ke-9 Syarul Izwan, tempat yang ke-8 Hedrik Shah Muhammad, 11 Syazurin Ki Abisha Hairul Nizam, 12 Muhammad Adib Hakim Nazri, 13 Muhammad Syamil Sadiq Baca, 14 Muhammad Afiq Daniel Faizal, 15 Muhammad Faris Muhammad Faruk, 16 Muhammad Azam Adli Muhammad Isnaini, 17 Muhammad Faris Sadiq Baca, 18 Muhammad Hazim Badrul Hisham, 19 Muhammad Dennis Zarif Karul Zakri, tempat ke-20 Muhammad Farhin Benjamin Muhammad Fauzi, 21 Haris Daniel Muhammad Hisham, 22 Muhammad Fadri Iskandar, 23 Muhammad Akid Nazran Azmi dan 24 Muhammad Hakimi Muhammad Razif. Okey, podium bagi Jamaah Petronas Super Series Muhammad Adri Putra Soekarno, Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali dan Muhammad Al-Shakir Zufair. Adri Putra Soekarno dengan 95 mata, jauh meninggalkan Danish Zarif Muhammad Khairil Zakri tempat kedua dengan 54 mata. Adib Arsyad Izam tempat ketiga dengan 49 mata. Aras Tsunami tempat keempat dengan 41 mata. Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali tempat kelima 39 mata. Tempat keenam Ryan Kardani 33 mata. 7 Ahmad Adib Hakim Nazri dengan 28 mata dan Muhammad Syarul Izwan Khairul tempat ke-8 28 mata. Berada di trek untuk satu pusingan sebelum kembali bagi memulakan perlumbaan. Kita akan lihat pada grid permulaan perlumbaan bagi CP 125 akhir. Jika mereka dilepaskan untuk melakukan formation lap. Yang petak yang pertama Muhammad Syafiq Rosli, petak yang kedua Syafiq Rasul, petak ketiga Muhammad Adib Rosli. Petak keempat Abdullah Khoyum, 5 Alif Daniel, 6 Faris Hafiz. Petak yang ketujuh Muhammad Haziq Muhammad Hamdan, 8 Hafizah Rofa, 9 Muhammad Nur Hakim Muhammad Nur Hafizullah, 10 Muhammad Zaki Ahmad Zamri, 11 Daniel Johan, 12 Muhammad Afizi Supan, 13 Muhammad Irfan Haikal Amidi, 14 Muhammad Izam Hanafi Amran, 15 Ahmad Syukran Aizat Muhammad Yusof, 16 Muhammad Syazul Naim, 17 Ahmad Syamil Akmal, 18 Muhammad Adil Fitri, 19 Muhammad Haris Farhan Bahrain, 20 Muhammad Idlan Hakimi Radwan, 21 Muhammad Haris Haziq Zamri, 22 Muhammad Aiman Aziz, 23 Muhammad Alif Ashraf dan 24 awal Muhammad Al Fikri Yusni. di barisan hadapan akan lepaskan sekarang dilepaskan
untuk 30 di hadapan. Nombor 18 yang meluncur laju ke depan untuk naik tempat yang pertama. Dua dari selekor yang pertama. Adib berada di depan. Dia berjaya meminta Syafiq Rosli dan Syafiq Rasul menuju ke selekor kedua dan selekor yang ketiga yang agak panjang, dan ini peluang untuk dari dalam untuk masuk, tapi Adib dari dalam tu seorang pelumba. Saya rasa itu adalah Syafiq Rasul yang cuba masuk dan dia berjaya melepasi Adib selepas keluar selekor yang ketiga. Adib sudah pun ditolak, tapi masih berada dalam kelompok hadapan ini. Itu Faris sebenarnya. Faris sudah pun berada dalam kelompok hadapan di kedudukan yang kelima tadi. Adib di kedudukan yang ketiga. Di hadapan itu ialah Syafiq Rasul yang sudah pun semakin laju. Di belakangnya itu Syafiq Rosli. Kedudukan masih rapat, masih awal untuk kita melihat mereka dalam kedudukan yang lebih selesa. Daniel naik sekarang. Di mana kedudukan Adib terjatuh kerana nampaknya kalau dasarkan timing pitch, nombor Adib ke bawah. Naik balik dari tempat yang ketiga kerana, maafkan saya, kesilapan. Ya, yang ada tadi kerana seketika kita nampak nama Adib tidak ada, tapi Adib di tempat yang ketiga. Maafkan saya. Maafkan kerana Adib di tempat yang ketiga sekarang memberikan cabaran kepada 20 depan Syafiq Rosli dan Syafiq Rasul. Dan sekarang masih lagi keputusan antara mereka. Untuk betapa rapat sekali kedudukan ini adalah Muhammad Haziq yang kita lihat sekarang. Nombor 78 di belakang Faris Hafiz tadi, tapi sekarang telah pun berubah kedudukan dan Faris Hafiz telah pun berjaya untuk melepasi untuk naik ke hadapan sedikit Alif Daniel saya yang berada di depan. Bukannya kedudukan selesa untuknya. Ya, kerana Adib diberikan tekanan oleh Syafiq Rosli. Kerana Adib adalah pelumba yang mendahului dalam kelompok yang kedua. Kerana Faris juga sudah pun bergerak sekarang. Faris naik tempat yang ketiga. Faris melepasi Syafiq Rosli sekarang. Cuma Syafiq Rasul saja yang memastikan dia terus mendahului perlumbaan ini. Kita boleh lihat jarak sekarang 1+2 saat di antara Syafiq Rasul dan Adib Rosli tempat yang kedua dan Faris Hafiz tempat yang ketiga. Kita ada 9 pusingan lagi untuk Adib dan Faris cuba mengejar Syafiq Rasul untuk membawa kelompok di belakang ini. Adib Rosli, Faris Hafiz, Syafiq Rosli, Alif Daniel untuk mengejar Syafiq Rasul. Memikirkan untuk pasukan, Faris, Adib perlu bekerjasama untuk memastikan mereka dalam kelompok 2-3, tapi di belakang itu perlu diingat ada dua pelumba yang sentiasa mengikuti rapat. Syafiq Rosli dalam keadaan saya katakan tadi. Ini yang tidak dimahu berlaku dalam keadaan yang cukup penting. Saya rasa itu Faris Hafiz yang terjatuh atau Adib saya akan saksikan sekali lagi. Ya, kerana sekarang pelumba Wai Pang yang terjatuh tadi. Adib saya rasa. Faris yang terjatuh tadi di kedudukan yang agak berbahaya sedikit di tengah. Ya, bersama dengan seorang lagi pelumba yang terjatuh. Itu adalah Haziq Hamdan yang turut terkeluar dari perlumbaan 2-3. Memang ada jarak antara tiga pelumba dan juga jarak antara Syafiq Rosli dengan Nur Hakim Nur Hafiz Surah di belakang, Hafizah Rofa, Alif Daniel dan Abdullah Qayyum yang berada di belakangnya. Kita saksikan sekali lagi apa yang berlaku. Kerana pada ketika di kedudukan rapat antara 4 pelumba, Adib yang berada di depan, keluar di selekor. Faris yang hilang kawalan dan tidak dapat mengelak di belakang. Itu saya rasa Abdullah Qayyum atau siapa yang tidak dapat mengelak dan pastikan untuk kejuaraan keseluruhan tahun ini sudah agak baik kedudukannya bagi Hafizah Rofa tempat yang keempat kerana 30 depan jauh untuk dikejar Syafiq Rasul, Adib Rosli dan Syafiq Rosli. Lihat gap tempoh masa di antara pendahulu iaitu Syafiq Rasul dan juga Adib Rosli agak jauh dengan 3.5 saat. Sekarang ini tempat yang ketiga. Secara tiba-tiba dia datang berbaki dalam dua pusingan. Mungkin ini semakin kita akan saksikan lebih menarik untuk perebutan tempat kedua dan ketiga kerana Syafiq Rosli semakin agresif, semakin dekat, berada cukup dekat di belakang Adib Rosli. Syafiq Rosli untuk memintasnya dan ini adalah tugas yang berat juga bagi Adib untuk menutup ruang kerana kita lihat betul rapat. Dari dalam tu masuk kesilapan yang dilakukan oleh Syafiq Rosli yang cuba untuk mintas leg breaking. Dia masuk untuk memintas Adib tadi. Tapi kita berikan tepuan kepada pemenang perlumbaan ini, Syafiq Rasul tempat pertama, Adib di tempat yang kedua dan saya rasa Hafizah Rofa mungkin akan naik tempat yang ketiga. Ya, Hafizah Rofa naik tempat yang ketiga kerana kesilapan oleh Syafiq Rosli tadi menyebabkan dia turun ke bawah dan Hafizah Rofa berjaya untuk menaiki podium pada perlumbaan ini. Sayang untuk Syafiq Rosli.
Selekoh ketiga itu kesilapan dilakukan. Bertindak berani tetapi akhirnya dia terpaksa lupakan kedudukan podium. Namun percubaan yang baik untuk Syafiq Rosli. Muktamadnya sekali lagi Syafiq Rasul, Adib Rosli, Hafizah Rofa secara tiba-tiba berada di podium di tempat yang ketiga. Dia turun tempat yang ketujuh kalau berdasarkan senarai ini. Syafiq Rasul dia menangi perlombaan untuk 1SOX TKK Racing Team. Tempat kedua Adib Rosli untuk pasukan Waipang Jamaah Racing Team. Tempat ketiga Muhammad Hafizah Rofa untuk 1SOX TKK Racing Team. 1 dan 3 untuk pasukan 1SOX. Abdullah Qayyum tempat yang keempat untuk pasukan 1SOX. Tempat yang kelima adalah Muhammad Nur Hakim Nur Hafizullah. Mereka mengungguli perlombaan kali ini bagi pasukan 1SOX. Tempat yang keenam Alif Daniel Ahmad Asri. Tempat yang ketujuh Syafiq Rosli. 8 Irfan Haikal Amidi. Di tempat yang ke-9 Ahmad Syahzul Naim Razali. 10 Ahmad Syukran Aizat Ahmad Yusof. 11 Ahmad Zaki Ahmad Zamri. 12 Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. 13 Ahmad Haris Farhan Bahrin. 14 Muhammad Alif Ashraf Tairuddin. 15 Awal M Al-Fikri Husni. 16 Muhammad Aiman Aziz. 17 Muhammad Faris Afiz Abdul Rahman. 18 Muhammad Haziq Hamdan. 19 Idlan Hakimi Radwan. 20 Dena Johan. 21 Muhammad Afizi Supaat. 22 Muhammad Haris Haziq Zamri. 23 Muhammad Izam Hanafi Amran. 24 Muhammad Idil Fitri Mahadi. Dan Encik Amir Mustafa, pengurus kawasan wilayah selatan Ketua Dagangan Berhad menampakkan hadiah kepada pasukan 1XOX TKKR Racing Team dengan kemenangan yang keempat bagi pasukan ini selepas 1, 2 dan 3. Pusingan 1, pusingan 2, pusingan ketiga milik pasukan mereka juga menerusi Hafizah Rofa, kali ini menerusi Syafiq Rasul. Podium bagi CP 125 Muhammad Syafiq Rasul, Muhammad Adib Rosli, Muhammad Hafizah Rofa. Okey, kita akan lihat pada kedudukan keseluruhan. Hafizah Rofa yang seperti dikatakan tadi, katakan berada jauh di depan 91 mata. Syafiq Rasul tempat yang kedua dengan 69 mata. Untuk Alif Daniel Ahmad Asri tempat yang ketiga dengan 49 mata. Syafiq Rosli tempat yang keempat 49 mata. Faris Afi tempat yang kelima 44 mata. Nur Hakim Nur Hafizullah tempat yang keenam 41 mata. 37 mata untuk Adib Rosli tempat yang ketujuh. 8 Haziq Hamdan dengan 34 mata.